Assalamualaikum. Siapa yang dah masuk, tolong bagi tahu tuan-tuan berada di mana dan tempat di tuan-tuan line clear ataupun tidak Dan sesiapa yang dah join ni, tolong share di Facebook masing-masing Mudah-mudahan ramai yang dapat manfaat daripada program kita, insya-Allah. Silakan jumpa masuk. Jumpa masuk tuan-tuan, jumpa masuk. InsyaAllah kita akan mulakan sebentar lagi. Tunggu beri peluang pada kawan-kawan kita yang lain untuk join ni tuan-tuan. Silakan. Hari ini kita bahas ayat yang ke-28 tuan-tuan dari surah Yasin. Silakan. Silakan. Silakan tuan-tuan, silakan. InsyaAllah kita akan mulakan sebentar lagi. Siapa yang dah masuk, tolong share di FB masing-masing dan teks kawan-kawan tuan-tuan yang tuan-tuan ada janji dengan dia untuk join kelas kan. Ajak dia sekali. Jom kata Ustaz Nasar dah ready. Silakan tuan-tuan, silakan. Silakan jumpa masuk. Kita akan mulakan sebentar lagi insya-Allah. Ini kita akan bahaskan surah Yasin ayat yang ke-28 tuan-tuan ayat yang ke-28 daripada surah Yasin. Silakan. Banyak benda yang kita boleh ambil dalam konteks ayat ni hari ni tuan-tuan. Tuan-tuan ada try sendiri tak dekat rumah untuk cari apa yang tersembunyi dalam ayat? Janganlah tuan-tuan harapkan kelas kita, praktislah sendiri. Supaya nanti bila dalam kelas, belum saya cakap tuan-tuan dah nampak dah. Sebabnya bila kita mengajar lama-lama, pelajar-pelajar tu akan dapat tangkap lah macam mana teknik yang kita gunakan, macam mana cara kita berfikir. Tu yang saya nak kongsi dengan tuan-tuan. Dan ada di kalangan ustaz-ustaz juga yang kadang-kadang dia bahaskan tentang makna kalimat itu. Makna sebenar kalimat itu. Yang itu kita tak bahas sangatlah. Sebab kalau kita bahaskan makna sebenar daripada kalimat sebenar yang digunakan oleh Allah, itu perbahasan di kalangan ulama ni kadang-kadang dia berbeza pandangan antara satu dengan yang lain tuan-tuan tahu. Jadi kita tak nak masuk dalam perbahasan tersebut. Yang pertama, saya tak layak untuk bahas perkara tersebut biarlah ulama-ulama ataupun ustaz-ustaz yang hebat-hebat untuk bahaskan tentang perkara tersebut. Saya bahaskan tentang apa yang terdapat dekat dalam ayat tu pada pendapat kita apa sebenarnya yang Allah Taala nak sampaikan So kita kecilkan kita punya kita panggil risiko untuk berlaku kesilapan di situ. Sebabnya kebanyakan daripada pendapat tuan-tuan betul berlaku cuma asalkan macam saya sebutlah, jangan lari daripada kehendak ayat tu Allah cerita pasal talak, lepas tu kita pula pergi cerita pasal baca Quran. Dia takkanlah sampai macam tu sekali kita tak nampak kan Sebab tu saya nak kecilkan kebarangkalian untuk kita lakukan kesilapan Dan kalau benda-benda yang kita tak tahu, yang saya tak tahu, dan terus terang je lah kita kata kita tak tahu, bukan semua benda yang kita pandai tentang Al-Quran kan. Saya pun bukan belajar tinggi sangat pun Setakat mana saya mampu untuk jelaskan pada tuan-tuan je lah hal teknikal dan sebagainya kan. So tuan-tuan boleh start tuan-tuan yang belum share, tolong share sekarang please. Tolong saya share biar ramai yang dapat manfaat daripada program kita insya-Allah. So tuan-tuan, kita mulakan majlis kita dengan sama-sama membaca Ummul Kitab iaitu surah Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana shrah lana sudurana wa yassir umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu qawlana. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, seperti mana yang saya sebut tadi, hari ini kita akan bahaskan ayat yang ke-28 daripada surah Yasin, tuan-tuan ya. Ayat ni agak panjang jugalah berbanding dengan ayat-ayat sebelum ni kan. So mudah-mudahan Allah pemudahkan kita untuk memahami, tuan-tuan ya. Okay, jom kita tengok ayat tu dulu. Alright, ya. Tuan-tuan dah share ke belum ni? Kalau tuan-tuan belum share, tolong saya share sekarang ya. Alright, nanti bagi saya peluang untuk besarkan dulu. Alright. Kita pisahkan rangkap ni. Wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundim minas sama'i. Ni kita consider sebagai satu rangkap. Oh, ya. Yeah. Ni kita consider sebagai satu rangkap lah. Kalau sebelum ni ada tak, kita boleh potong. Wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundim minas sama'i. Tak boleh lah tuan-tuan. Okey. Tengok makna dia. Saya baca dulu tuan-tuan puan-puan semak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ni ayat ni. Ayat bima ghafarali kita dah bahas pada pertemuan kita yang lepas. Kita mula dengan wama sampai ujung ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wama anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundim minas sama' وَمَا كُنَّا مُنْزِلِينَ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنْزِلِينَ, kata Allah ya. Baik, makna dia tuan-tuan ya. وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ, dan tidaklah kami turunkan ke atas kaum lelaki tersebut, kaum pemuda yang datang, kaum lelaki yang datang dari hujung kampung itu, min ba'dihi, selepas dia mati, min jundim minas sama'i, dari tentera-tentera ya, dari tentera dari langit. Tentera ni maknanya seorang tentera, ni kalimat mufrad dengar dan tidaklah kami turunkan kepada kaum tersebut selepas lelaki yang datang dari ujung kampung itu mati seorang tentera pun dari langit. Kami tak turunkan seorang tentera pun dari langit. Wa ma kunna munzilin, dan tidaklah kami sebagai orang-orang yang menurunkan sesiapa pun. Itu maksud dia ya. Okey, tuan-tuan dengar ya, dari sekali ya. Kan kita tengok apa maksud ayat ni. Dan tidaklah kami, lelaki tu dah mati tuan-tuan ya. Lelaki tu dah mati, lelaki yang datang dari hujung kampung yang mengajak orang kampung itu untuk beriman tu kan. Lelaki tu dah mati, telah dibunuh, dan Allah menyebut dan tidaklah kami turunkan kepada kaum lelaki itu, pada kaum orang kampung tu, selepas daripada lelaki itu, maksudnya selepas lelaki itu tak ada, selepas lelaki itu mati maksudnya seorang tentera pun dari langit. Kami tak datangkan, kami tak bawa seorang tentera pun. Selepas lelaki itu mati, kami tak turunkan seorang tentera pun dari langit. Wa ma kunna munzilin, dan kami tidak, dan kami adalah tak perlu ataupun kami tidak menurunkannya. Kami bukanlah orang yang menurunkan tentera tersebut. Apa maksud dia tuan-tuan ya? Maksudnya kalau tuan-tuan tengok dalam konteks ayat ni ya, lelaki itu mati dan lelaki itu telah pun diberi ampunan oleh Allah. Ni ayat sebelum ni, bima ghafarali rabbi, dengan apa yang telah aku dapat, iaitu pengampunan dari Tuhan aku, dan Tuhan juga telah menjadikan aku di kalangan orang-orang yang dimuliakan. Tapi orang kampung tak nampaklah sebab lelaki itu telah pun meninggal dunia ya. Jadi ayat yang kita bahaskan hari ini, Allah kata selepas lelaki itu meninggal dunia, kami tak turunkan sesiapa pun dari langit untuk hancurkan kaum tu. Ya, tahu tak? Ya, Allah kata selepas lelaki itu mati, ya, kami tak turunkan sesiapa pun dari langit untuk hancurkan kaum tersebut. Kami tak turunkan sesiapa pun. Wa ma anzalna ala qaumihi min jundim minas sama'i wa ma kunna munzilin. Ya, maksudnya ialah wa ma anzalna, dan tidaklah kami turunkan wa ma anzalna min ba'dihi, selepas daripada lelaki itu mati ya, min jundim minas sama'i, seorang tentera pun dari langit untuk hancurkan kaum tu.
Wa ma kunna munzilin. Memang kami tak buatlah. Jadi apa sebenarnya yang Allah Taala nak sampaikan kat kita ya? Tuan-tuan fahamkan ayat tu? Selepas lelaki tu mati, Allah kata kami nak balas dia, kami tak hantar seorang tentera pun dari langit. Memang kami tak buat pun, kata Allah Taala. Kalau tuan-tuan tengok dalam ayat sebelum ni, Allah Taala cuma hantar satu pekikan ni. Wow, tak tahulah macam ni, ataupun mati habis tuan-tuan ni. Mati habis orang kampung tu. Satu pekikan je tuan-tuan, satu pekikan je. Jadi Allah Ta'ala maksudnya gini, tak payahlah kami nak susah hantar tentera dari langit untuk hapuskan dia orang. Kami hantar satu pekikan, habis mati semua sekampung. Maksudnya macam tu. Apa sebenarnya Allah Ta'ala nak sampaikan ayat ni tuan-tuan? Pekikan tu dalam ayat ni tak ada. Kita jumpa nanti dalam ayat selepas daripada ni tuan-tuan. Nanti kita bahas lagi tentang perkara tersebut. Tapi dalam konteks ini sebenarnya apa yang Allah Ta'ala nak sampaikan? Nanti kita balik dekat ayat tu bagi tuan-tuan nampak ya. Sebentar ya. Okey, ni. Kita besarkan, kita apa tu sikit-sikit ya. Kita besarkan, kemudian kita tuan-tuan tengok sikit-sikit ya. Wa ma anzalna ala qaumihi, dan tidaklah kami turunkan ke atas kaum tersebut, ke atas kaumnya, ke atas kaum lelaki itu, min ba'dihi, selepas lelaki itu mati, min jundim minas samai, dari seorang pun tentera. Junud ni tentera-tentera, jundin maknanya jundin ni maknanya tentera, seorang tentera. Daripada seorang tentera pun dari langit. Kami tak hantar seorang pun malaikat sebagai tentera untuk hapuskan orang kampung itu, kata Allah Ta'ala. Wa ma kunna munzilin. Kami memang tak buat begitu. Kami sebenarnya memang tak perlu pun nak turunkan. Kami bukanlah orang yang menurunkan tentera dari langit untuk menghapuskan mereka. Itu maksudnya. Ya. Okey. Apa yang tuan-tuan dapat daripada ayat ni tuan-tuan? Ada banyak ya. Ada banyak benda yang Allah Taala nak sampaikan kat kita dalam konteks ayat ni ya. Saya selalu dibantu dengan tafsiran yang saya bacalah ya. Kemudian bila kita dah baca penafsiran tu, dan kebanyakan daripada penafsiran tu menceritakan apa yang ditulis ya. Tapi benda-benda yang berkaitan dengan keadaan kita, tempat kita hari ni yang biasanya benda-benda tu kita dibantu oleh sedikit-sedikit pengalaman kita dan pengalaman orang lain dan kefahaman kita tentang ayat-ayat yang lain sikit-sikit lah. Saya bukan pandai sangat tuan-tuan ni. Jadi dalam konteks ini kita boleh nampak bahawasanya Allah akan balas sesiapa yang buat inyaya kepada orang yang ikhlas menyampaikan, kepada orang yang mempertahankan agama ya, kepada orang yang ikhlas mempertahankan agama, orang yang mengajak kepada orang lain. Jadi kalau andai kata orang begini diinyaya tuan-tuan ya. Jadi Allah Taala tunjukkan ayat tu, Allah akan balas. Allah akan balas ya. Allah dalam konteks ayat tu Allah matikan semua tuan-tuan ni. Allah memang hapuskan mereka itu yang pertamalah Kemudian yang keduanya ialah Allah Taala akan menghinakan orang-orang yang menginyaya kepada orang baik yang membawa ajaran agama ni tuan-tuan ni. Allah akan menghina orang-orang yang memusuhi orang-orang yang membawa ajaran agama ni. Menghina tu maksud macam ni. Dalam konteks ini kalau tuan-tuan tengok ya, Allah kata, aku tak hantar seorang pun tentera dari langit. Tentera langit ni malaikat lah. Biasanya tentera dari langit ini adalah para malaikat tuan-tuan ya. Kalau tuan-tuan tengok dalam peperangan Badar, ingat tak? Dalam peperangan Badar, Allah turunkan tentera dari langit. Kalau tuan-tuan baca kisah dia kan. Jadi kalau tuan-tuan baca antaranya malaikat Jibril turun kepada Rasulullah SAW bagi tahu bahawasanya Allah menghantar tentera dari langit. Jadi tentera yang dibawa oleh Rasulullah SAW dalam peperangan Badar, haula min khiyarina. Mereka adalah yang terbaik di kalangan kami. Kemudian malaikat Jibril menyebut bahawasanya yang turun daripada langit itu juga adalah min khiyarina. Adalah malaikat-malaikat terbaik yang dipilih oleh Allah. Tuan-tuan, saya nak tanya tuan-tuan ni, kalau Allah Taala hantar seorang je malaikat Jibril, cukup tak untuk hapuskan tentera Quraisy pada waktu itu? Seorang je tentera. Seorang je malaikat Jibril boleh tak? Boleh, tak payah hantar malaikat Jibril, ya. Malaikat yang paling wallahu alam lah, ada ke tidak ranking malaikat, barangkali ada lah. Kalau malaikat yang paling rendah pun ranking dia Allah Taala hantar mampu untuk hapuskan semua tentera Quraisy. Betul ke tidak? Ya, buktinya orang kampung tu sekampung Allah Taala bunuh Allah Taala hapuskan dengan cara yang paling mudah, ialah dengan satu pekikan saja tuan-tuan. Ya, jadi maknanya nak bagi tahu yang pertama Allah Taala akan balas. Yang kedua Allah akan menghinakan orang yang menghina ataupun orang yang menginyaya kepada orang yang membawa kebaikan, orang yang membawa risalah Allah. Kalau
kalau buat nyanyi kat dia, Allah akan balas. Ya tuan-tuan ya. Sebenarnya tuan-tuan ya, orang yang baik ni tuan-tuan, orang yang beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang baik ni sebenarnya biasanya dia tak balas, dia pun tak doakan keburukan untuk orang-orang yang inyai pada dia. Sebab apa tahu? Sebab orang yang baik dan ikhlas ni dia ada hati dia baik tuan-tuan, hati dia baik. Dan memang susah untuk dia tadah tangan berdoa untuk hancurkan orang yang buat inyai pada dia. Tapi masalahnya tuan-tuan, kalau dia tak buat macam tu, Allah yang nanti akan balas. Itu problem ni. Kalau orang-orang yang baik ni, ustaz ke ataupun bukan ustaz ke kan, orang-orang ni dia ialah orang yang baik, orang yang disayangi oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau dia diinyai oleh orang lain, dia sebenarnya maafkan aja orang tu. Dia maafkan sebab apa tahu? Sebab biasanya orang macam ni dia akan bahagia, Allah Taala akan bagi dia macam-macam ni dalam konteks kita hari ni tuan-tuan ya. Tak kira ni cerita pasal ustaz ke bukan ustaz ke, kalau orang tu seorang yang baik dan dia selalu membawa sesuatu kebaikan kepada orang kampung ke, kepada keluarga dia ke, tak kira kalau dia diinyai oleh orang lain, orang yang menginyai dia tu akan dihina oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama sekali. Confirm dia akan dihina oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Penghinaan dia macam ni, kadang-kadang orang tu mungkin banyak duit lah, kaya orang jahat ni. Tapi Allah Ta'ala hina dia dengan dia dibenci oleh orang lain. Kadang dia dihina dengan Allah beri musibah bermacam-macam kepada keluarga dia. Kadang isteri dia lari tinggalkan dia. Kadang disaman oleh orang tu. Kadang disaman oleh isteri dia sendiri. Dia bergaduh dengan mak bapak dia. Ada saja musibah yang Allah Ta'ala timpakan kepada keluarga dia. Sebenarnya musibah yang ditimpakan oleh Allah kepada dia ataupun kepada keluarga dia itu sebenarnya kebaikan untuk dia juga. Allah Ta'ala tunggu masa bila lah nak kembali kepada aku ni, bila lah nak bertaubat ni, bila nak kembali pada Allah Ta'ala ni sayang kat kita tuan-tuan ni. Tapi kalau tidak disambut, kalau tidak disambut, sebenarnya bila kita ditimpa musibah, itu sebenarnya adalah Allah hantar mesej pada kita. Kembalilah dekat aku. Betul tak tuan-tuan? Saya cakap tuan-tuan betul tak? Kita ni, kalaulah Allah Ta'ala ni kita cerita masa kita muda-muda dulu ke, ataupun pengalaman orang lain, kita tak kira lah. Saya ingatlah peratusan 90% orang yang kembali kepada Allah itu ialah orang yang apabila ditimpa musibah. Masa kita kaya, masa kita senang, masa kita tak ada masalah, kita tak sibuk pun nak kembali pada Allah. Betul tak tuan? Kebanyakan orang macam tu kan? Kebanyakan orang macam tu. Tapi bila masa kita akan kembali kepada Allah? Masa Allah Ta'ala bagi ujian dekat kita. Bila Allah Ta'ala tutup syarikat kita, bila Allah Ta'ala rugikan perniagaan kita, bila Allah Ta'ala hancurkan tanaman kita, bila Allah Subhanahu Wa Ta'ala tutup hati isteri kita kepada kita, biarkan dia lari tinggalkan kita, atau bila Allah Ta'ala matikan anak kita, Allah Ta'ala ambil anak kita dengan cara macam-macam cara. Jadi selalunya musibah-musibah ini yang akan membawa kita kembali kepada Allah. Masa tu kita akan duduk dan tuan-tuan, Allah Ta'ala sayang. Allah Ta'ala akan terima kita tuan-tuan macam kita tak pernah buat salah. Dan Allah Ta'ala tu sayang kita kalau kita kembali kepada dia. Itu yang Allah Ta'ala nak. Sebab tu musibah ni jangan tuan-tuan tengok dia sebagai musibah. Tuan-tuan kena tengok satu-satu musibah ni ialah rahmat kasih sayang daripada Allah. Allah nak tegur kita sebenarnya tuan-tuan ya. Jadi orang-orang yang baik ni tuan-tuan, orang yang baik ni kalau sesiapa pun yang menginyai dia ataupun lakukan keburukan pada dia, biasanya dia tak akan balas. Dan dia maafkan orang tersebut. Betul tuan-tuan? Saya percaya tuan-tuan mesti ada kenal orang begitu. Dia akan maafkan orang yang buat salah pada dia. Tapi siapa yang akan balas perbuatan orang jahat tadi? Allah yang akan balas pada dia tuan-tuan. Allah yang akan balas. Dan biasa saya tengok, yang ni bukan seorang, bukan dua orang yang saya tengok ramai yang saya tengok tuan-tuan akhirnya orang-orang yang inyai pada dia, yang fitnah dia, yang kata ke dia, yang macam-macam kata ke dia, akhirnya orang tu akan datang minta balik bantuan kepada orang yang diinyai, orang baik tersebut. Saya rasa saya pernah jelaskan pada tuan-tuan dalam ayat surah Al-Qalam, kalau tuan-tuan tengok Allah Ta'ala sebut dekat situ wa innaka la'ala fi khuluqin azim wa innaka la'ala fi khuluqin azim. Kemudian dalam ayat tu juga fasatubsiru wa yubsirun bi ayyikumul maftun. Allah Ta'ala kata engkau ditinggikan dengan akhlak yang mulia. Sebelum tu Allah Ta'ala kata takkanlah engkau ni dengan nikmati rabbika bimajnun, kau ni
takkanlah engkau ni yang berada di dalam kenikmatan Tuhan engkau merupakan seorang yang gila. Mustahil, engkau tak akan gila. Dan Allah Ta'ala kata kau ditinggikan dengan akhlak yang mulia. Kau orang baik. Kemudian fasatu basiru wa yubsirun. Kau nanti kau tengok, nanti dia orang pun akan tengok. Bi ayyikumul maftun. Siapa di kalangan kau orang ni sebenarnya yang gila? Tuan-tuan, tuan-tuan bacalah surah Al-Qalam tu, sedap di awal. Ini kalau orang-orang yang selalu tuan-tuan diinyai oleh orang lain. Kadang daripada ahli keluarga sendiri, kadang jiran kita sendiri, kadang adik-beradik kita yang dengki kita, yang tak boleh tengok kita senang, ada je dia nak fitnah anak kita lah, nak fitnah suami kita lah, nak fitnah isteri kita lah. Ada je tuan-tuan. Kita dah buat baik macam mana pun, kebaikan tu dia tak pernah kenang. Kita bukan nak minta kenang, cuma jangan buat fitnah je lah. Saya rasa ada di kalangan tuan-tuan yang pernah alami proses tragedi yang macam tu. Tapi tuan-tuan janganlah pula jadi orang yang membuat fitnah. Tentu tuan-tuan jahat, tuan-tuan kembali kepada Allah, minta maaf banyak-banyak kalau tuan-tuan terlibat. Tapi kena inyaya ni memang biasa tuan-tuan, dan kita pun tak perlu pun berkeluh kesah. Dan biasanya tuan-tuan akan maafkan mereka. Tapi siapa yang balas untuk mereka? Allah lah yang balas kepada mereka. Biasanya tuan-tuan tengoklah kehidupan mereka akan ada masalah tuan-tuan. Okey. Tapi kalau bagi tanya dengan dia orang tak ngaku, tapi kita tengoklah dengan mata kepala kita sendiri, memang tak jadi apa pun keluarga dia orang. Sedangkan Allah Taala balas kita dengan 1001 macam kebaikan yang lain. Yang paling penting sekali, hati kita tenang, kita tak ada masalah dengan orang pun sayang kita, tuan-tuan. So kalau kita diinyaya sedangkan kita merupakan seorang yang baik, janganlah risau. Kita maafkan sebab untuk tenangkan hati kita manusia biasa kan. Tapi kalau kita maafkan, insya-Allah Allah akan tenangkan hati kita. Nanti Allah lah yang akan balas untuk kita, dan jangan doa yang buruk untuk mereka. Doalah supaya Allah pulihkan akhlak mereka. Itu yang terbaik, tuan-tuan. Okey, selain daripada itu tuan-tuan, mudah bagi Allah untuk menghancurkan sesuatu kaum tanpa hantar tentera yang gagah pun. Kan Allah Ta'ala kata, kami tak hantar seorang tentera pun dari langit untuk hancurkan mereka. Kalau tuan-tuan baca ayat selepas tu, dengan satu petikan habis semua mati. Mudah. Kalau tuan-tuan tengok dalam kisah-kisah yang kita semua tahu, dalam ayat ni, kes ni ialah teriakan saja, satu teriakan ni mati, habis kampung. Kemudian kalau tuan-tuan tengok dalam kes Fir'aun, Allah Ta'ala tak payah turunkan tentera dari langit pun, tuan-tuan. Allah matikan dia dengan apa yang ada kat muka bumi. Air Allah Ta'ala tutup balik, habis dah semua. Mati semua. Fir'aun dengan air je. Air, tuan-tuan selalu pandang remeh pada air. Tuan-tuan minum air, cuci kaki, cuci muka kan. Air itu juga yang bunuh Fir'aun. Air, mudah je. Kemudian yang paling teruk, lalat. Allah hantar ke Namrud. Namrud mengaku sebagai Tuhan dan sebagainya. Allah bunuh dia pakai lalat je. Allah hapuskan dia pakai lalat je. Punyalah hinanya dia tu, tuan-tuan. Ataupun Qarun, Allah Ta'ala hancurkan dia pakai apa? Pakai pasir je. Jerulus pasir, habis semua, tenggelam. Allah Ta'ala punya tentera tu tak payah hantar dari langit, kadang dengan api yang ada di muka bumi juga, kadang hujan lah, kalau Allah Ta'ala turunkan hujan air lah, maksudnya, ataupun angin. Jadi mudah saja kalau Allah Subhanahu Wa Ta'ala tu nak, kalau Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu nak menghapuskan suatu kaum. Tapi hati-hati, tuan-tuan, jangan buat nyanyi dekat ustaz-ustaz ni. Kalau tak ada sebab kerana lah. Kalau ustaz tu memang jahat tu lain cerita lah. Tapi kalau ustaz yang baik, yang ikhlas, kalau tuan-tuan buat nyanyi kat dia, masuk join FB macam-macam, kalau orang kutuk, kita pun sama mengutuk dia, sedangkan dia seorang yang baik, tunggu je lah nanti Allah Ta'ala akan balas, tuan-tuan. Orang macam ni biasanya dia la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Dia tak takut, dan dia tidak berduka cita di hari kiamat. Tak takut di dunia, dan di hari kiamat dia tidak akan berduka cita, tuan-tuan. Itu Allah Ta'ala janji kepada orang yang baik dan beriman, tuan-tuan. Okey, jom kita tengok dalam ayat kita terbalik apa yang kita boleh ambil dari sudut teknikal. Ayat itu agak panjang, banyak benda yang kita boleh bincang, tuan-tuan. Okey, kita ini bukan rangkap, tapi kita consider dia sebagai satu rangkap, tuan-tuan. Sebentar. Bukan rangkap, ini kita senang nak bagi, saya nak pisahkan ayat ni supaya senang sikit kita nak bincang satu part. Okey, wama anzalna ala qaumihi min ba'dihi, dan tidaklah kami turunkan ke atas kaumnya dari sesudahnya, selepas dari kematiannya, maksudnya kita, selepas kematiannya. Okey, wadan, tuan-tuan, wadan. Kalau tuan-tuan belajar dengan Al-Furqan, tuan-tuan, bila tuan-tuan dah habis belajar, kita akan masuk kelas bahasa Arab, tau. Kelas bahasa Arab ni saya akan ajar teknikal tapi guna bahasa Arab. Contoh dia gini, tau. Wa, kalimah al-ula yakni kalimah wa, maknaha fi lughatil Melayu yakni dan. Hadhil kalimah min kalimah haraf, yakni harful ataf.
ataupun harful istinaf. Summa kalimah al-atiyah yakni kalimah ma. Maknaha fi lughatil Melayu yakni tidak. Hadhil kalimah min kalimah haraf yakni harfun nafi. Summa kalimah al-atiyah yakni kalimah anzalna. Saya akan ajar tuan-tuan guna bahasa Arab. Tuan-tuan tapi bila tuan-tuan dah habis teknikal lah tau. Ini kalau tuan-tuan masuk kelas Al-Furqan, tuan-tuan nak belajar bahasa Arab. Seronok tuan-tuan tahu. Tuan-tuan, saya tafsir ayat guna bahasa Arab. Saya tafsirkan ayat ni guna bahasa Arab dan tuan-tuan nanti boleh faham. Tuan-tuan join lah kelas Al-Furqan, seronok, happy. Tapi bila tuan-tuan dah habis kelas asas tu lah, kita akan masuk kelas bahasa Arab. Pelajar-pelajar kita seronok belajar. Wow Ustaz, first time kami dalam seumur hidup kami, first time kami masuk kelas bahasa Arab, Ustaz tu mengajar bahasa Arab dan kami boleh faham. Dulu masa saya dalam kelas tu ada pelajar-pelajar kita yang sedih-sedih main nangis pada dia tak sangka dia boleh faham bahasa Arab Quran. So tuan-tuan join lah kelas tu. Macam mana nak join? Tuan-tuan tengok kat bawah tu ada nombor telefon 019-511-9000. Tuan-tuan tengok nanti kita itu admin Al-Furqan, nanti kita akan bantu tuan-tuan. Okey, balik ke ayat kita. Kalimah yang pertama ialah kalimah wa. Okey, kalimah wa ni yang ini makna dia biasanya dan. Betul kan? Dan so ini maknanya dan lah. Tapi wa ni sebenarnya ada 5 jenis dan makna dia berbeza-beza, tapi yang paling banyak sekali kita tak nafikanlah wa ataf lah maknanya dan. Kemudian haraf ni haraf. Kemudian ma ni pun haraf. Saya pernah jelaskan pada tuan-tuan ma ada 3 jenis. Ma ada 3 jenis. Satu ma yang kita sebut sebagai isim tanya. Yang kedua ialah isim mewakili, yang ketiga ialah haraf nafi. Yang tuan-tuan jumpa dalam ayat ni ialah haraf nafi. Kalau ma isim tanya tu macam mana nak kenali Ustaz? Okey, ma isim tanya senang aja tuan-tuan tengok terjemahan dia lah, sebab kita kamus Al-Furqan kan dalam format Al-Quran. Maknanya ma isim tanya ni apakah? Kan apakah? Apakah? Isim tanyalah. Yang kedua ialah ma isim mewakili, sesuatu yang ataupun apa yang. Itu isim mewakili, isim mausul kita panggil. Kalau isim tanya tu isim istifham dalam teknikal nahwu, tuan-tuan belajar sistem lama. Dan yang ketiga ialah haraf nafi, bukan isim, dia ialah haraf nafi. Itu yang tuan-tuan jumpa dekat dalam ayat ni. Macam ni kita nak kenal Ustaz? Tak ada cara, tuan-tuan kena tengok makna terjemahan dia. Kalau tuan-tuan tengok kamus biasa pun tuan-tuan takkan jumpa. Sebab apa? Kalau tuan-tuan pergi kamus biasa, bukan kamus Al-Furqan yang saya tu tuan-tuan download tu, dia tuan-tuan pergi dekat huruf mim lah, mim alif kan, cari, dia akan bagi 3 terjemahan. Dia akan bagi makna di dalam bahasa Melayu apa yang, dia akan bagi makna apakah, dia akan bagi makna tidaklah, 3 sekali. Masalahnya dalam ayat yang kita sedang baca ni, ini ma yang mana satu ni makna kita nak terjemah. Itu problem. Tapi kalau kita dalam format Al-Furqan, dalam format kamus Al-Furqan yang saya suruh tuan-tuan download ni, tuan-tuan ni download ke belum? Okey, ma yang ni terus tuan-tuan tahu. Okey, ni ma apa? Ma tidak Ustaz, ni haraf nafi. Apa cerita? Faham tuan? Ya. Sebab tu saya suruh tuan-tuan download. Kalau tuan-tuan belum download, pergi dekat ustaznasar.com. ustaznasar.com. Pergi kat situ, nanti tuan-tuan boleh download. Cuma je, tak ada bayaran pun untuk kamus Al-Furqan. 30 juzuk tuan-tuan. Begitu juga dengan kita punya diagram-diagram. Ni diagram ni tuan-tuan boleh download. Diagram ni tuan-tuan boleh download. Yang ni boleh print. Yang ni semua boleh print. Tapi kamus tak boleh print lah. Yang ni ada dia punya hak cipta dan sebagainya. Yang tu problem lah sikit. Tapi tuan-tuan boleh simpan dalam telefon lah. Bila-bila masa nak buka-buka je lah. Okey, anzalna maknanya kami telah turunkan. Ini merupakan kalimat fa'il, iaitu fa'il madhi kan. Ada telah, ada kami. So, kalau fa'il, soalan pertama, apa ganti nama diri dalam fa'il ini? Kami Ustaz. Kami rujuk pada siapa? Kami rujuk kepada Allah dan kerajaannya Ustaz. Baik, ada tak maf'ulun bih? Jawapannya tak ada. Maf'ulun bih dari segi teknikal tak ada kat sini. Ini fi'il madhi. Ala maknanya atas. Ini merupakan kalimat haraf, iaitu haraf jar. Ini kita belajar pada peringkat yang pertama. Ada ala kat sini apa ni? Ini ala kan. So dia merupakan kalimat haraf, iaitu harfu jar. Qaumihi ada 2 kalimat. Yang pertama qaumi, yang kedua hi. Qaum. Ini kaum lah. So ini isim ke fi'il ke haraf? Ustaz, ni kalimat isim Ustaz. Macam mana awak tahu isim? Ustaz tengok ada tanda baris bawah dekat ujung. Ni kan satu kalimat qaumi. Ini kalimat lain tau. Qaumi ni satu kalimat. So tanda isim pada kalimat qaumi ni ialah hujung kalimat ni berbaris bawah. Mim ni baris bawah, nampak? Mana kita nak belajar ni Ustaz? Ni peringkat pertama saya ajar. Saya jelaskan pada peringkat yang pertama. Nak bezakan antara isim, fi'il dan haraf, ya, ini kalimat isim. Tanda yang pertama ialah kalau di pangkalnya ada alif lam. Kalau tak ada alif lam, dia mungkin ada tanwin baris 2 di ujung lah. Kalau tak ada pun mungkin ujung dia berbaris bawah. Okey, kalau 3 ni tak ada tapi makna dia masjid.
Maknanya makna pun memainkan peranan yang menunjukkan kalimat itu ialah kalimat isim. Ni semua kita akan belajar dari awal kalau tuan-tuan belajar dengan Al-Furqan, tapi kalau tuan-tuan follow kita punya program ni, boleh saya jelaskan. Ikutlah tengok ayat tu apa yang kita boleh bahaskan dalam ayat tersebut. So qaumi merupakan kalimat isim, maknanya kaum. Hi-nya ini merupakan kalimat isim juga. Ini isim dhamir, isim ganti nama diri. Ini kita akan belajar peringkat yang kedua, tuan-tuan. Dia merupakan kalimat isim, iaitu isim yang ada gelaran dan fungsi. So he tu maknanya dia nya atau dia kan. Dia dekat sini lah. Dia merupakan isim yang ada gelaran dan fungsi. Gelarannya ialah isim ganti nama diri. Dalam bahasa Arab kita sebut sebagai dhamir. So tuan-tuan kena tengok dia ganti nama diri kepada siapa, tu yang saya nak tanya tuan-tuan. Okey. Dan tidaklah kami turunkan ke atas kaumnya selepas dia. Ke atas kaumnya, nya. Nya ni rujuk pada siapa tuan-tuan? Nya ni rujuk kepada lelaki yang datang dari hujung kampung tersebut. Betul kan? Okay, min maknanya dari. Ini merupakan kalimat haraf, iaitu harfu jar juga. Ba'dihi, sesudahnya. So ini merupakan kalimat isim, kita panggil dia isim zaraf, tuan-tuan. Ini isim yang ada gelaran dan fungsi juga. Kat mana nak belajar ni Ustaz? Pada peringkat yang kedua. Peringkat yang kedua, ada satu jenis isim yang kita sebut dia sebagai isim zaraf ataupun isim ruang. Isim ruang ni dia ada dua jenis. Satu ruang masa, satu lagi ruang tempat. Kalau dalam istilah teknikal nahwu dipanggil isim ruang masa ni dipanggil isim zaraf zaman. Kalau ruang tempat dipanggil isim zaraf makan, bukan makan nasi, makan mi tu bukan makan ni maknanya tempat Jadi kalau isim itu menunjukkan masa yang tertentu, isim zaraf zaman lah, zaraf masa lah. Zaraf ni makna apa? Zaraf ni maknanya ruang Okey, kan ada kat sini ba'da ni selepas. Jadi dia termasuk dalam kelompok isim, tapi isim yang ada gelaran dan fungsi. Gelarannya ialah isim ruang, isim zaraf, zaraf masa sesudahnya. Nya ni sama macam hi ni, dia merupakan kalimat isim yang ada gelaran dan fungsi, iaitu isim ganti nama diri. So ganti nama diri ni rujuk pada siapa? Sama juga macam ni. Dia rujuk kepada lelaki yang datang dari hujung kampung. Min jundim minas sama'i, min dari ni merupakan kalimat haraf, iaitu harfu jar. Kerja haraf jar apa? Kerja haraf jar ialah membaris bawahkan kalimat isim yang selepas dia. Sebab tu jundin ni tuan-tuan baca jundin. Tuan-tuan tak baca jundun ataupun jundan. Kita baca jundin. Sebab apa jundin? Sebab min ni. Min ni kerja dia membaris bawahkan kalimat isim yang selepas dia. So inilah kalimat isim. Tanda isim mana? Tanda isim dia yang pertama dia ada tanwin ni. Dah lah tanwin baris bawah pula tu ada dua tanda kat sini. Tengok Kan saya kata tanda isim ni yang pertama ada alif lam, jundin tu tak ada. Tanda yang kedua ada tanwin. Yes, dia ada tanwin. Kan baris dua kan? Dah lah baris dua, baris bawah pula tu. Kan jundin kan, bukan jundan kan, jundin. Dia ada dua tanda. Yang pertama tanwin, yang kedua hujung dia berbaris bawah. Confirm kalimat ini ialah merupakan kalimat mana tadi? Confirm kalimat ini merupakan kalimat isim. Okey Ustaz, kalau di isim, kenapa kita baca di jundin? Kenapa Ustaz tak baca jundun ataupun jundan? Sebab min. Ni kat mana Ustaz ajar dalam Ustaz punya program? Dekat sini, peringkat yang ketiga ni. Dia kalimat isim. Ni untuk isim tuan-tuan. Ini diagram ni lah untuk isim. Tuan-tuan akan belajar pada peringkat yang ketiga, peringkat yang terakhir tau. Dia ada 3 peringkat saja. So kita baca dia jundun kat sinilah baris depan. Dia sedang berpangkat marfu'. Atau kalau jundan kita baca kat sinilah. Kalau jundin kita baca kat sinilah. Okey, dia sedang berpangkat majrur. Tanda majrur dia apa? Tanda majrur dia baris bawah, kasrah. Okay, apa penyebab dia dapat pangkat majrur? Dia ada dua je sebab. Sama ada selepas haraf jar atau dia merupakan mudhafun ilaih. Yang itu kan selepas kalimat min kan. Min ialah haraf jar. Jadi sebab tu kita baca dia jundun baris bawah. Kan? Ini semua kita akan belajar tuan-tuan ya. So kalau tuan-tuan dekat dalam kelas kita ni, dalam program kita ni, so tuan-tuan akan dapat maklumat juga cuma nak peringkat-peringkat seperti mana kita belajar melalui program Al-Furqan tu, yang itu sukar sikit. Sebab apa? Sebab kita bukan belajar ikut bab, kita belajar ikut ayat. Jadi kalau ikut ayat, tak semestinya pelajaran ayat yang pertama ada pelajaran pertama, ayat kedua ada pelajaran kedua, tak boleh macam tu kan. Jadi saya ambil secara random macam tu ya. Okay, min ni sama juga. Dia sebenarnya min tau, bukan mina. Tak ada kalimat mina. Dia min as-sama'i kalau ikut ejaan. Tapi Rasulullah ajar kita baca bukan min as-sama'. Minas sama. Tapi yang sebenarnya tidak ada kalimat mina. Yang ada ialah kalimat min. Ini pun dari, samalah macam tadi haraf jar. As-sama'i nampak ujung dia baris bawah.
Asama'i ni tuan-tuan boleh baca asama'a kat tempat lain atau asama'u kat tempat lain. Tapi dalam ayat ni kenapa Ustaz baca asama'i Ustaz? Sebab min. Sebab tadi kan min kerja dia memberi baris bawah kepada kalimat isim yang selepas dia. Ini isim ni. Ini tanda isim ni mana? Ada alif lam di pangkal kalimat. Nampak tak? Kan synchronize dengan pengajian kita. Okey. Wa ma kunna munzilin, wa dan haraf ini ialah haraf penyambung cerita, ma tidaklah ini ialah haraf nafi. Kita dah jumpa tadi kan kunna. Kunna telah adalah kami, ini merupakan kalimat fi'il iaitu fi'il madhi, ada telah, ada kami kan. So kami ni rujuk pada siapa tuan-tuan? Kami ni rujuk kepada Allah dan kerajaannya. Ya. Ini adik-beradik dengan kana. Nanti sampai masa saya akan jelaskan tentang adik-beradik kana. Setiap kali tuan-tuan jumpa kana, dia nak subjek dan khabar. So subjek dia ialah kami yang terdapat dekat dalam ni. Khabar dia mana? Khabar dia munzilina. So khabar dia munzilina, khabar kepada kana, dia akan berpangkat mansub. Tanda mansub pada kalimat ini mana? Ya Ustaz. Apa Ustaz mengapu ni Ustaz? Nantilah kita belajar. Dia tuan-tuan jumpa kana dengan inna kan. So kunna tu adik-beradik lah dengan kana. Dia apa yang kana nak, kunna pun nak juga. Okay, apa yang dia nak? Yang pertama dia nak subjek dan khabar. Yang kedua dia akan memberi baris hadapan kepada subjek dia dan memberi baris atas kepada khabar dia. Tu tuan-tuan akan belajar dengan terperinci. Cuma dalam contoh tu kalau saya nak jelaskan tak sesuai sangat. Tahu sebab apa? Sebab apa ni kita tak nampak subjek dia di mana. Dia tersembunyi dekat dalam kunna itu ya. Nanti kalau kita jumpa contoh yang agak solid saya akan jelaskan pada tuan-tuan. So munzilin tu dia sebenarnya sedang berpangkat mansub. Tanda mansub di mana? Ina. Dia sebenarnya munzilina, munziluna. Kadang-kadang kan dia boleh dua option. Kadang-kadang kita baca munzilina, kadang-kadang kita baca munziluna. Macam muslimina, muslimuna. Itu yang tuan-tuan selalu jumpa. Kafirina, kafiruna kan. Selalu jumpa kafirin, kafirun kan. Kenapa Ustaz? Makna dia lain ke kafirin dengan kafirun? Tak, makna sama. Kafirina, kafiruna maknanya orang-orang kafir. Muslimina, muslimuna. Dua-dua makna sama orang Islam. Mukminina, mukminuna, dua-dua makna dia orang beriman, dua-dua makna dia sama. Tapi kalau sama Ustaz, kenapa apa ni dibezakan? Adalah sebab dia. So kalau dalam konteks itu Ustaz baca munzilin ke munzilun? Munzilin. Kenapa kat sini baca munzilin Ustaz tak baca munzilun? Jawapannya kerana dia sedang berpangkat mansub. Ya, dia sedang berpangkat mansub. Habis kalau dia sedang berpangkat marfu' baca mana? Sedang berpangkat marfu' kita baca munzilun. Ya. Apa Ustaz sembang pangkat-pangkat ni marfu' lah mansub ni benda. Itulah. Tuan-tuan masuk kelas kita nanti kita ajar daripada awal satu persatu insya-Allah. Kalau ikut kelas ni untuk faham tu secara detail tu bolehlah tapi slow-slow lah. Kita try lah, saya cubalah sebaik mungkin. Tapi kalau tuan-tuan nak cepat faham, pergilah dekat kita punya Al-Furqan tu untuk boleh masuk kelas sekarang ni ataupun kelas bulan akan datang. Tuan-tuan pergi dekat 0195119000 tuan-tuan kata saya berminat. Nanti tahulah admin Al-Furqan akan bantu tuan-tuan. Okey tuan-tuan yang belum share tolong share sekarang, please tolong share sekarang. So mudah-mudahan kawan kerabat tuan-tuan sahabat-sahabat atau friends tuan-tuan tu boleh dapat manfaat daripada program kupasan surah Yasin kita. So terima kasih atas perhatian dan insya-Allah nanti kita akan jumpa di lain pertemuan. Jaga diri, jangan nakal-nakal insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.